Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek amali solat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang wuduk. Okey, baiklah murid-murid, mari kita tengok apa itu maksud wuduk. Wuduk adalah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Anak-anak semua ingat lagi tak apa itu hadas kecil? Apa contoh-contoh hadas kecil? Okey, hadas kecil adalah keluarnya sesuatu daripada kubul dan dubur. Okey. Contoh-contoh dia apa? Contoh-contoh dia adalah seperti keluarnya angin ataupun kentut. Ataupun kita buang air kecil, buang air besar, itulah yang dinamakan hadas kecil. Okey, contoh. Okey. Kemudian jika air tiada atau tidak mencukupi, maka wuduk boleh diganti dengan tayammum. Okey, baiklah. Bila kita nak solat, kita mesti mengambil air wuduk. Sebab apa? Sebab kita nak sucikan semula diri kita. Tadi kita dah pergi tandas, dah buang air, kemudian kita nak solat. Boleh tak solat terus tanpa kita ambil air semayang? Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh, kerana kita tadi dah dalam keadaan yang kotor. Dah pergi tandas, buang air, maksudnya kita dah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur kita. Jadinya kita perlu menyucikan dia dengan cara apa? Berwuduk. Maka dalil Al-Quran tentang wuduk. Okey. Firman Allah saya lupa nak baca ni, minta maaf. Pengertian wuduk pada syarak adalah membasuh atau menyapu anggota tertentu menggunakan air mutlak yang dimulakan dengan niat. Apa dia tu dia cakap? Okey, kita tengok dalil baru kita faham. Dalil Al-Quran, maksudnya ayat Al-Quran yang bercerita tentang wuduk. Okey. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu meliputi buku lali. Baiklah, anak-anak faham ke tidak apa maksud daripada ayat Quran ni? Okey, baiklah. Maksud daripada ayat Quran ini adalah disebutkan tentang anggota-anggota yang wajib kita basuh ketika berwuduk. Yang pertama sekali kita mesti basuh muka. Kemudian kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang ketiga adalah sebahagian daripada kepala. Dan yang keempat adalah kaki sehingga ke buku lali. Itu adalah yang wajib. Yang lain-lain yang kita buat seperti basuh telinga, berkumur-kumur, itu adalah sunnah. Yang itu kita akan pelajari kemudian. Okey. Jadi, apakah hukum berwuduk? Bila kita nak solat, kita baru lepas pergi tandas, baru lepas buang air, kita nak solat. Tadi Ustazah tanya, boleh tak kita solat terus? Jawapannya tidak boleh. Jadi hukum kamu ambil air semayang tu wajib ke tak wajib? Jom kita tengok. Okey. Hukum untuk kita ambil air semayang. Hukum untuk kita ambil air semayang ketika kita hendak mengerjakan solat adalah wajib. Okey, kita tengok kat sini. Dia kata wajib. Ada dua hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Tapi yang wajib ni yang masa bila? Ketika hendak mengerjakan ibadah tertentu. Contohnya solat dan tawaf yang dimulakan dengan niat. Okey. Jadi Ustazah kata tadi, kalau nak solat wajib mesti ambil wuduk sebelum kita solat.
Tawaf ni apa Ustazah? Tawaf ni adalah pergerakan mengelilingi Kaabah. Yang ni yang kita tengok dekat di Mekah dan kita tengok dalam TV tu, orang mengelilingi Kaabah tu. Okey. Kemudian sunat. Sunat ni masa bila? Sunat ni ketika hendak mandi wajib. Ini nanti kita akan pelajari dalam tajuk yang khas. Kemudian bila lagi sunat kita ambil air semayang untuk melakukan ibadah apa? Ketika hendak membaca Al-Quran, hadis dan buku atau menuntut ilmu. Ketiga, ketika hendak tidur. Keempat, ketika marah. Jadi, yang empat keadaan ini, ketika hendak mandi wajib, ketika hendak baca Al-Quran, hadis, buku atau menuntut ilmu, ketika hendak tidur, ketika marah. Yang ini adalah orang kata apa? Macam bonus. Awak buat, awak dapat pahala. Awak tak buat, awak tak dapat apa-apa. Maksudnya kalau kamu berwuduk ketika hendak membaca Al-Quran. Kalau dari segi adat kita memang akan suruh kita bersedia dengan berwuduk ketika membaca Al-Quran. Okey. Kalau kita baca tafsir, boleh pegang walaupun tanpa wuduk. Tapi sebaik-baiknya kita nak baca Quran, kita ambillah wuduk. Okey. Kemudian ketika hendak tidur, kamu buat, kamu dapat pahala. Kamu tak buat, kamu tak dapat apa-apa. Maksudnya kamu ambil wuduk ketika hendak tidur, kamu dapat pahala dan dilindungi Allah sepanjang kita tidur. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa lah, tak dapat pahala lah. Dan kita juga tidur dalam keadaan yang tidak mendapat perlindungan dari Allah. Sekurang-kurangnya bila memang kita baca doa, itu dah minta perlindungan Allah. Kita tambah lagi dengan kita ambil wuduk, lagilah kita akan dijauhkan daripada segala-gala yang tidak baik ketika tidur. Contohnya mimpi-mimpi yang buruk. Jadi sebab itu Islam sunnahkan kita ataupun ajar kita untuk berwuduk. Nabi Muhammad SAW ajar kita untuk berwuduk ketika hendak tidur. Dan yang terakhir, ketika marah. Kenapa marah? Disunnahkan mengambil wuduk kerana apabila kita marah, kita dipengaruhi oleh syaitan. Jadi kita apabila mengambil wuduk, suhu kemarahan kita tu akan insya-Allah akan berkurang. Jadi akan membuatkan kita lebih tenang. Okey, sekian sahaja untuk hari ini, untuk tajuk pengertian wuduk dan hukum berwuduk. Okey, semoga video ini memberi manfaat kepada anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.